Utama di Berita TV9 malam ini, Malaysia sambut baik perbicaraan 4 suspek tragedi MH17. Juga COVID-19, 10 kes baru dilaporkan hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia menyambut baik perbicaraan terhadap 4 suspek tragedi menembak jatuh pesawat MH17 Malaysia Airlines di Mahkamah Daerah The Hague, Belanda yang akan bermula pada Isnin 9 Mac ini. Wisma Putra dalam satu kenyataan memaklumkan langkah itu penting bagi mengetahui kebenaran dan memberikan keadilan kepada mangsa tragedi pesawat yang berlaku pada 17 Julai 2014. Malaysia tegas Wisma Putra menekankan kepentingan proses yang berwibawa dan telus berdasarkan kedaulatan undang-undang dalam menegakkan keadilan. Sebagai ahli pasukan jawatankuasa bersama JIT, Malaysia kekal komited terhadap proses kehakiman dan penyiasatan. Selain menggesa semua negara dan pelakunya untuk memberikan kerjasama penuh dalam penyiasatan mengikut Resolusi 2166, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 2014. Malaysia akan memantau rapat prosedur mahkamah berkenaan. Tragedi tidak berperi kemanusiaan itu meragut nyawa 298 nyawa termasuk 43 penumpang dan kru pesawat warga Malaysia. Afkomstig was van de 53ste NTR. Rangka tulang prasejarah dari Gua Niah yang mencecah usia ribuan tahun tiba di Kuching, Sarawak pagi tadi setelah berada di Amerika Syarikat lebih 5 dekad bagi tujuan kajian. Secara keseluruhan, sejumlah 122 serpihan tulang tiba di Kompleks Kargo Mas kira-kira jam 7.30 pagi tadi. Tulang ini telah sampai ke Sarawak. Then pun kami pun terpaksa kurus lagi kena dan juga tulang-tulang ini tak kembali ke Indonesia. Tulang-tulang berkenaan yang mula ditemui pada tahun 1958 dihantar ke Universiti Nevada di Amerika Syarikat sekitar tahun 60-an kerana tiada pusat penyelidikan di Sarawak ketika itu. Seterusnya, ia dihantar ke Universiti Florida pada tahun 2017 bagi tujuan dokumentasi serta kajian lanjut. Sebelum ini, Datuk Abdul Karim telah pergi ke Florida bagi menguruskan penghantaran tulang terbabit dan menandatangani memorandum persefahaman bagi tujuan perkongsian maklumat. Ujarnya usaha untuk membawa tulang-tulang berkenaan mula disuarakan bekas Ketua Menteri Tun Abdul Taib Mahmud pada tahun 2010 ketika Seminar Arkeologi Antarabangsa Borneo. Apa lagi, Man? Atau sini atau this side. Alright. Pengemis jalanan warga asing di Sabah. Masalah yang sehingga kini tiada penyelesaian tuntas, terutama di pantai timur Sabah. Bermula dengan menagih simpati, mereka mampu berubah menjadi lebih agresif apabila terdesak. Dari mana mereka? Adakah dalang eksploitasi sindiket? Wartawan Safwan Sawi dan jurukamera Yazim Mahmud menyingkap permasalahan itu. Di simpang bulatan jalan persisiran berhampiran Masjid Al-Kausar di pusat Bandar Tawau ini antara titik panas kumpulan terbabit. Menggunakan kanak-kanak dan bayi meraih simpati itu mungkin sudah menjadi taktik biasa sang pengemis. Tapi mungkin tidak bagi situasi seperti ini. Itu antara tindak balas kasar jika mereka tidak diberi wang. Difahamkan lebih teruk dari itu, ada pemandu ditengking selain kereta dicalar serta dirosakkan. Aduan dan perspektif penduduk setempat juga kami ambil kira. Dia datang ramai tu. Kalau kita bagi, tengok-tengok tu. Dia datang ramai. Satu orang aja, lain tak dapat. Lain tak dapat.
lain. Sudah makan ke ni? Ha? Belum? Ha? Belum. Sudah makan? Makan mana nanti? Jangan bergantung nanti terinjak tayar. Jaga-jaga kena. Tayar, kaki kena tayar. Kena. Ah. So memang beginilah bang? Memang beginilah. Tapi ini agak kurang ni. Biasa lebih ramai daripada ni. Tengok doa. Dah boleh separuh aja. Nanti lagi lain kali ya. Jangan kena tayar nanti. Jaga. Nanti abang datang lagi. Okey. Okey. Ini agak kurang ni. Ini kurang. Biasa ramai tu sampai sini ni semua. Bergayut-gayut ke dia? Ya, dia pegang. Kalau kereta kecil tak lah, tapi kalau macam double cab memang dia bergantung dekat pintu tu. Selain mencemar imej sektor pelancongan, malah aksi berbahaya dilakukan seperti terlalu rapat, bersandar dan bergayut pada kenderaan yang boleh mengundang maut. Keluarga saya telah melalui kawasan ini dan telah melanggar salah seorang. Jadi itu yang agak membimbangkan nasib lah. Pada masa itu keadaannya tidak begitu teruk, tapi sempat juga diantar ke hospital lah. Nama penuh bang? Saya Sarman bin Ahmad Simito. Okey bang, hati-hati jalan. Okey, itulah keadaan dia di sini dan lagak mereka di siang hari agak agresif. Malam mereka merempat daif. Waktu malam tidak jauh dari lokasi mengemis, di sini tempat mereka tidur. Saya dan kru cuba mengenali mereka dengan lebih dekat. Hanya segelintir sahaja boleh berbahasa Melayu. Dokumen pengenalan diri ditemui mengesahkan mereka etnik Palauh ini sukar dipastikan kesahihannya. Enggan memberitahu sumber dokumen terbabit, jelas mereka kononnya ianya hanya sah jika mereka menangkap ikan di laut tetapi tidak di daratan. Ada pasca ini tuan penandaan naik kami bertindak-tindakan. Lepas tu dia bilang okey lah. Dia tangkap. Kalau di laut okey juga. Di laut. Kalau di darat kan tak boleh. Tak boleh. Oh, begitu. Kelibat kami seolah-olah diperhati tonto. Lantas timbul persoalan, adakah ia didalangi sindiket? Atau mungkin kumpulan ini menjadi mata-mata tali barut pengganas. Aksi mengemis hanyalah konon semata. Perkara ini pernah dibangkitkan oleh Adun Apas di Dun Sabah dan masih belum menemui jalan penyelesaian. Khususnya pihak PDRM untuk menyiasat kerana saya khawatir ada orang-orang tertentu yang mempergunakan kumpulan ini untuk mengemis bagi kepentingan peribadi orang yang di belakang tabir. Dari segi feedback daripada anggota-anggota kita yang menjalankan siasatan dan pemerhatian, setakat ini kita tidak nampak mereka ini dianjurkan oleh sindiket. Maksud saya dihantar oleh sindiket di kawasan-kawasan begini. Laporan kedua kami cuba dapatkan pihak berkaitan dan tindakan susulan. Juru kamera Yazir Mahmun, wartawan Safwan Sawi, TV3. 88% rakyat Malaysia bimbang butiran kad kredit atau debit mereka diperolehi pihak lain, manakala 87% lagi bimbang kecurian aktiviti, termasuklah akses tanpa kebenaran atau penyalahgunaan maklumat peribadi berlaku. Data dikeluarkan oleh Unisys Security Index tahun lalu dilihat berasas dan seolah-olah diterjemah menjadi realiti dengan pendedahan media baru-baru ini. Wartawan Redwan Hussein ada butirannya. Kajian global terhadap lebih 1,000 responden itu mengukur persepsi berhubung isu nasional, peribadi, kewangan dan keselamatan. Hasil kajian jelas menunjukkan rakyat Malaysia lebih bimbang dengan keselamatan data kewangan berbanding serangan fizikal. 3 kebimbangan utama digariskan termasuklah kecurian identiti, penipuan kad bank, virus internet serta penggodaman. Kegusaran itu ditambahkan lagi dengan laporan media semalam yang memaklumkan analisis sebuah syarikat keselamatan cyber di India telah mendapati lebih 300,000
Butiran maklumat kad pembayaran seperti kad kredit dan debit bocor dan dijual kepada pihak yang berminat. Butiran maklumat kad pembayaran seperti kad kredit dan debit dipercayai milik beberapa bank terkemuka di 6 negara Asia Tenggara termasuklah Malaysia telah pun dijual di dalam pelbagai forum web gelap. Cukup menakutkan apabila kebocoran itu tidak hanya melibatkan data yang biasa namun turut membabitkan kod keselamatan nilai pengesahan kad CVV serta nombor pengenalan diri atau nombor PIN. Laporan itu turut memaklumkan bahawa lebih banyak jumlah baki di dalam akaun anda lebih tinggi nilai atau harga yang ditawarkan oleh golongan yang tidak bertanggungjawab ini. Filipina menjadi negara tertinggi sebanyak 172,828, diikuti Malaysia 37,145, Indonesia 35,354 dan Singapura 25,290. Data itu didakwa dikumpulkan menggunakan rangkaian phishing, serangan malware dan aplikasi penipuan. Pengguna menyifatkan pendadahan itu sesuatu yang mengejutkan. Sekarang ni kita dah tak pakai cash kan, kebanyakan debit card especially, siapa yang tak ada credit card. So lagilah the bank have to ensure, kena memastikan bahawasanya keselamatan dan juga this is a service. Bila dah service jadi macam criminal act, tak aci lah kepada pengguna dah. We put the money in the bank for security, but now the bank cannot assure us of security. Payah sikit dah. Kita punya trust tu, kita punya kepercayaan tu. They have to back up. Kalau betul data-data tu dijual, kemungkinan duit kita pun akan bersiko untuk hilang. So pihak bank pun kena bertanggungjawab dalam perkara ni. Bank negara ketika dihubungi memaklumkan satu kenyataan berhubung isu ini akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Laporan Ridwan Husin. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memaklumkan 10 kes baru jangkitan COVID-19 dilaporkan sehingga jam 12 tengah hari tadi. Individu-individu yang mempunyai hubungan rapat bagi kes ini juga sedang dikenalpasti untuk siasatan dan pengambilan sampel selanjutnya. Kesemua kes baru yang dilaporkan hari ini mempunyai hubungan rapat kepada kes ke-33, di mana 4 kes iaitu kes ke-85, 86, 87 dan 93 merupakan generasi pertama yang mempunyai hubungan rapat kepada kes ke-33. Manakala 6 kes baru lagi pula merupakan generasi kedua yang mempunyai hubungan rapat kepada kes ke-33 iaitu kes ke-84, 88, 89, 90, 91 dan 92. Mereka telah dimasukkan ke hospital bagi isolasi dan rawatan selanjutnya. Dengan pertambahan 10 kes baru ini menjadikan jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di Malaysia sebanyak 93 kes. Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah mengesahkan perkeliling yang tular di media sosial berhubung pembukuan cuti semua pegawai dan kaki tangan Hospital Sungai Buloh sebagai langkah kesiapsiagaan menangani wabak COVID-19. Bertemu kembali. Masa depan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu akan ditentukan ahli parti dalam pemilihan jawatan tertinggi tidak lama lagi. Ia selepas akar umbi Bersatu dilihat keliru dengan tindakan parti itu keluar daripada Pakatan Harapan dan bergabung dengan Perikatan Nasional dalam krisis politik baru-baru ini. Tegas Dr. Mahathir Mohamad, Bersatu kini telah terpecah dua dengan satu kumpulan masih setia dengannya dan satu lagi menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Perlembagaan ada satu saja pengurusi dan satu saja parti. Tapi parti, sebahagian daripada parti ini dah terima Najib. Jadi bukan lagi parti. Bahagian masih bersatu tapi ada faction yang ikut Najib. Bersatu menetapkan 16 Mac ini untuk penamaan calon bagi pemilihan jawatan Majlis Pimpinan Tertinggi termasuk pengerusi dan presiden. Pemilihan akan dibuat oleh perwakilan bahagian yang berlangsung serentak di 189 bahagian pada 18 April ini.
Bersatu kini dilihat sebuah parti yang berkrisis kerana pengerusi dan presidennya sekarang terpisah. Seorang menjadi ketua kerajaan sementara seorang lagi pembangkang. Lelaki disyaki melakukan provokasi melampau dengan menumbuk dan meludah kereta pemandu lain akibat perselisihan faham di Kota Damansara, Petaling Jaya direman selama 4 hari untuk membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Ni Azani Muhammad Faisal berkata, lelaki berusia 61 tahun itu akan direman sehingga Selasa depan. Tambah beliau, perintah reman terhadap suspek diperolehi di Mahkamah Magistrate Petaling Jaya siang tadi. Siasatan berhubung kejadian itu dijalankan mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan kerana melakukan khianat. Lelaki terbabit ditahan polis di Kota Damansara kira-kira 7 malam semalam. Terdahulu, polis menerima laporan daripada penuntut berusia 22 tahun yang mendakwa berlaku perselisihan faham ketika dia mahu menukar lorong di lokasi terbabit hingga menyebabkannya membunyikan hon beberapa kali. Malah video kejadian tular memaparkan tindakan lelaki berkenaan meludah serta menumbuk kereta mangsa turut tular di media sosial. Polis menahan 60 pengunjung termasuk 20 wanita didapati positif dadah hasil serbuan di 4 pusat hiburan di Ibu Negara awal pagi tadi. Kesemua pengunjung berkenaan disyaki mengambil dadah jenis serbuk yang dicampur dalam minuman mereka sambil berhibur. Operasi membabitkan 17 pegawai dan 93 anggota dari Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kuala Lumpur bermula kira-kira jam 1 pagi. 4 pusat hiburan diserbu dalam operasi Club Rats yang dijalankan di 4 pusat hiburan di Jalan Pahang, Jalan Klang Lama, Jalan Dorai Sami dan Bangsar Baru. Seramai 400 individu termasuk 16 pengunjung bawah umur diperiksa. Unit anjing pengesan kes 9 turut digunakan untuk membantu mengesan dadah yang disorok di premis berkenaan. Pemeriksaan mendapati ada premis yang telah beberapa kali diserbu, namun pemiliknya masih berdegil melakukan kesalahan sama termasuk membenarkan kehadiran pengunjung bawah umur. Mereka yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Brickfields dan Danwangi untuk tindakan lanjut. Bertukar dari pertanian konvensional kepada pertanian organik ternyata menguntungkan petani, terutama di kalangan petani wanita di Sabah. Ini berikutan peralihan pola pemakanan pengguna kepada sumber makanan yang sihat dan berkualiti telah mendorong kepada permintaan produk tanaman organik semakin meningkat. Selaras dengan komitmen membantu kerajaan mewujudkan pertanian moden, sebuah badan bukan kerajaan tampil menyediakan asas kepada pembangunan pertanian berasaskan organik. Bermula dengan sebidang tanah pusaka, Badan Bukan Kerajaan Women of Will atau WOW mengambil pendekatan menyediakan geran khas bagi membantu pembangunan pertanian organik di kalangan petani wanita. Bantuan meliputi kaedah pengurusan pertanian yang lebih sistematik yang bukan sahaja untuk makanan sendiri, malahan dijual di pasaran setempat. So apa yang kita buat ialah kita telah ajar mereka cara untuk memastikan tanah mereka sentiasa subur dengan menggunakan baja organik. Dan sayur yang mereka tanam, pertamanya mereka akan guna untuk kegunaan keluarga, dan apa-apa yang mereka ada tambahan mereka akan jual di dalam kampung pertamanya, dan selepas tu di pekan. Menurut Presiden WOW Datin Goh Sweet Lord, peserta turut diajar mengenai bidang pemasaran, keuangan dan pengurusan rantaian bekalan bagi melengkapi kemahiran mereka menjadi usahawan tani yang berjaya. A small grant is given to the ladies to purchase the necessary equipment required so that they can actually start these new practices in their farms. WOW also connects the women farmers to producers who will pick up their produce and sell them in the markets. Tambah beliau, selain melatih peserta sedia ada, pihaknya juga turut melatih golongan pelapis, terutama di kalangan wanita-wanita yang berada di sekitar kawasan pertanian terbabit. Dan bagi peserta, kemahiran bertani secara organik membolehkan mereka menguruskan pertanian sebagai satu perniagaan.
bertani secara organik tidak menggunakan kos yang tinggi sebab kita hanya menggunakan barang-barang bahan-bahan yang terpakai dari rumah seperti sisa makanan, sisa tumbuhan, itu saja yang kita perlu. Berat badan yang mencecah 220 kg menyebabkan seorang gadis tidak sanggup bertemu orang ramai. Dia juga tidak upaya berjalan. Akhirnya dalam tempoh 2 bulan, gadis dari Jerantuk Pahang itu kehilangan 31 kg kerana menukar gaya hidup. Nurul Airawani Nazira Ibrahim berusia 23 tahun mengakui masalah obesiti yang dialami mempengaruhi kualiti hidupnya. Dia kemudian mengamalkan gaya hidup sihat dan pemakanan seimbang. Beratnya kini 189 kg selepas mengikuti segala plan pemakanan dicadangkan pakar. Nurul Airawani sudah boleh berjalan selepas 3 tahun hilang keupayaan untuk bergerak. Tak macam ni kita gemuk macam tu je lah kau tak boleh kurus kan. Rasa macam tu. Pokok pangkal pada kita sendiri. Kalau kita tak ubah, siapa yang nak ubah kan? Kalau pagi tu saya akan buat exercise tangan sebab dulu tangan saya tak kuat nak pegang apa-apa lah. Waktu saya tak boleh jalan tu, tangan saya macam kaku, tak boleh nak macam ni. Jadi dua keras je macam ni sebulan lebih. Jadi itulah saya buat exercise tangan, lepas tu kaki, lepas tu pakai bola yang 3 kg tu kan, try angkat berat sebab nak bagi kuat tangan. Dari segi pemakanan, warna jaga nasi, dulu warna potong dulu, nasi tu tak makan, lepas tu sayur je warna ambil, lepas tu ikan pun kalau nak makan bakar, ayam pun kalau nak makan bakar. Dalam keterujaan Nurul Airawani menurunkan berat badan, pakar kesihatan menasihatkannya bersenam mengikut kemampuan diri. Mereka yang mengamalkan gaya hidup sihat dan aktif juga dinasihatkan tidak melampau dalam usaha mendapatkan bentuk badan idaman. Kebanyakan kita boleh rasa apa yang badan kita boleh ambil, apa yang kita rasa okey ni mungkin kena perlahankan sikit. Okey. Contohnya sekiranya macam kalau buat senaman ya, okey, kalau beberapa hari sebelum tu memang tidur cukup, rehat cukup dan makan makanan seimbang, memanglah you boleh buat senaman dengan lebih banyak. Bila letih tu kalau you buat senaman yang macam yang terlampau, memang boleh menyebabkan stres dalam badan. Sebab itu kadang-kadang kita boleh dengar ya orang dia tiba-tiba dia pingsan masa tengah buat senaman ya. Perjalanan Nurul Airawani untuk mendapatkan berat badan ideal masih jauh, namun syabas buatnya kerana berusaha meningkatkan kualiti hidup. Sukan. Saingan bola sepak Liga Super Melaka United mencipta kemenangan kedua berturut-turut semalam, membolehkan skuad kendalian Zainal Abidin Hassan itu berada di tangga teratas Liga buat waktu ini. Melaka menewaskan PDRM FA dengan keputusan 3-1 di Stadium Hang Jebat. Selepas mengatasi UiTM FC minggu lalu, Melaka United terus menampilkan aksi bertenaga pada perlawanan kedua Liga di Stadium Hang Jebat. Gol sebelum Melaka pada babak pertama dijaringkan Uci Akbar minit ke-17 dan kelebihan ini kekal memihak Melaka United hingga berakhir separuh masa. Perancang berpengalaman Safiq Rahim kemudiannya meletakkan tuan rumah selesa mendahului 2-0 pada minit ke-71. PDRM berusaha keras untuk merapatkan defisit dan hasilnya Antonia Germain berjaya membolosi gawang tuan rumah pada minit ke-81. Namun Melaka United nyata diprestasi lebih baik apabila Wan Amirul Afiq mengengkapkan kemenangan dengan gol ketiga dari luar kotak penalti pada masa kecederaan. Laporan sukan itu mengakhiri berita TV9 malam ini.